Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Hari ini hari Jumaat. Siapa yang ada online hari ini? Okey, hari ini hari Jumaat 10 hari bulan 2 2023. Dah 10 hari dah tahun Februari, bulan Februari. Okey, terima kasih kepada Nurul Ain sudi join Kak Nida pagi-pagi ini. Apa khabar Nurul Ain? Kak Nida harap Nurul Ain sihat saja. Okey, Nur Kasih, terima kasih join Kak Nida. Terima kasih kepada Nur Kasih. Okey, Logiswaran, thanks join Kak Nida. Okey, apa khabar anda semua? Lala Zila, terima kasih. Muhammad Abdullah 265 ya. Nurul Ain alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Big Mom, wow. Ni another level ni, Big Mom. Wah, terima kasih join Kak Nida. Apa khabar anda semua? Sekarang ni pagi ni tengah buat apa ni? Tengah rehat-rehat ke? Baru lepas hantar anak sekolah, baru riadah atau baru lepas sarapan? Terima kasih pada Mak Jun, Amy, CD Muhammad join Kak Nida. Hamba Allah, insya-Allah hamba Allah. Mahathir Mamu, okey, Wan Ramlah, terima kasih. Apa khabar kawan-kawan semua? Sahabat-sahabat semua pagi ni apa khabar? Kak Nida nak tanya Kak Nida kat sini buka kipas, bising ke? Mengganggu ke? Who join Kak Nida? Yes, who. Kepada user, terima kasih join Kak Nida. Pagi ni anda apa cerita hari ini? Hari Jumaat, hari yang mulia. Okey, hari Jumaat 10 hari bulan 2023. Okey, kalau kawan-kawan Kak Nida boleh sama-sama jom kita borak-borak santai. Kalau kita boleh share-sharekan apa yang bermanfaat, kita boleh share-sharekan kalangan kita. Jom kita sama-sama memberikan manfaat kepada semua yang ada online ketika ini. Jom. Kalau anda sudi nak borak dengan Kak Nida, kita boleh borak-borak santai, sharekan apa-apa yang boleh manfaat di kalangan kita. Terima kasih SY join Kak Nida. SY dah level 3. Level 3 ni cepatnya dah level 3. Alright. Okay. Kawan-kawan Kak Nida. Okay. So hari ini, consider hari Jumaat. Okay. Hari yang ke-10 2023. Kak Nida nak bercakap ni pasal simpanan je lah. Kak Nida suka nak bercakap pasal simpanan. Okay. Kita sekarang ni dah ada tak simpanan? Dah ada tak simpanan ataupun dana kecemasan? Okey. Kalangan kita ni mungkin tercari-cari bagaimana cara nak membuat simpanan. Tapi orang selalu kata bosanlah nak dengar pasal simpanan, bosanlah nak dengar pasal kawan-kawan kita yang sharekan pasal takaful ataupun nak membeli emas, bosan nak dengar. Okey, tetapi sebenarnya kita nak fikirkan benefit dia pada kita, kelebihan dia kepada kita, keuntungan kita, apa yang kita dapat. Jadi kalau kita buat sesuatu tu, apa yang kita boleh dapat hasil daripada kita membuat simpanan tersebut. Okey, ada satu mesej masuk. Okey, Kak Nida kena lock dulu, kena buat dulu ni. Okey, kalau tidak mesej masuk dekat handphone. Okey, terima kasih kepada yang WhatsApp Kak Nida tu, nanti Kak Nida akan respon, insya-Allah. Okey, alright, kalau kita bercakap tentang simpanan. Okey, jom Nurul Gold Educator tu, jom kalau free, jom borak-borak dengan Kak Nida. Okey, tujuan kita ni nak membimbing lebih ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana yang tercari-cari bagaimana cara nak membuat simpanan, ataupun yang tercari-cari cara nak membuat simpanan yang padu, lepas tu tak ambil balik. Biasanya simpanan kan orang buat, lepas tu bocor, ambil balik. Bila dah ambil balik tu, consider dah nak kena start balik. Betul tak Nurul Ain Gold Educator? Okey. Kak Nida panggil Nurul atau Ain. Okey. Kalau misal kata dah ambil balik, macam mana kita kata nak ada dana kecemasan tu untuk masa depan kita kan? Kalau kita kata tak buat, okey. So ini yang Kak Nida nak sharekan ni. Mana tahu kita boleh memberikan manfaat kepada kawan-kawan yang lain. Sedangkan kita nak buat simpanan ni mudah aja. Insya-Allah boleh dilaksanakan. Kenapa Kak Nida punya skrin ni macam lari-lari sikit? Okey. Terima kasih kepada Daring Stenberg. Okey. Kalau hari ni kita nak bercakap pasal simpanan. Okey. Macam mana tu Kak Nida kata kalau cakap simpanan tak bocor? Okey, macam ni. Kalau dulu kan kita kata kita dapat gaji. Tapi lepas tu kita bayar kita punya bil-bil, bayar kita punya keperluan bulanan. Lepas tu kita buat perbelanjaan kita kat apa-apa yang patut, bil air, minyak. Okay, consider maintenance, siapa yang tinggal dekat apartment, dah settle semua tu. Kita expect ada sikit lagi untuk belanja-belanja dapur ke apa.
Terima kasih kepada Kurai Zairo. Terima kasih John Kak Nida. Lepas tu tunggu ada duit baki untuk belanja dapur. Okey. Lepas tu nak tunggu pula ada duit lebih. Tak muncul-muncul lah duit lebih tu. Itu yang masalah selalu yang dihadapi oleh kita, yang juga kita kata tak dapat buat simpanan. Sebab kita tunggu duit lebih. Istilah duit lebih tu payah nak muncul. Terima kasih bagi Kak Nida like banyak-banyak. Terima kasih kepada Kurai Jairo. Nama kreatif lah. Okey. Lepas tu tunggu duit lebih. Tak muncul-muncul duit lebih tu. Zaman Kak Nida masa muda-muda, masa mula-mula bekerja kan. Arwah ayah selalu sebut lah. Simpanlah, buatlah simpanan. Jimat-jimat lah. Dalam hati, dalam depan-depan tu memang dah cakap okay, alright, buat. Tapi hakikatnya fikir, mana nak datang duit ekstra tu? Mana nak ada duit lebih tu? Dia tak muncul-muncul duit lebih tu. Okay, kita kata okay, nanti bonus. Bonus nanti buat simpanan. Okay, bonus tibalah masanya berhari raya. Bila dapat bonus tu, tibalah masanya bergembira. Tak ingat dunia masa tu kalau dapat bonus. Masa dululah. Masa dulu belum memikirkan tentang masa depan. Masa belum ada timbulnya hidayah untuk mendapat buat simpanan. Okey. Lepas tu, bila kita dah ada pula keluarga, dah ada anak-anak. Okey, kita barulah memikirkan, something kena buat ni. Something kena buat ni, tak boleh hidup macam ni. Tak ada, orang kata memang totally tak ada masa depan. Okay. Mulalah risau dalam hati tu apa? Risau. Bila dah risau tu, consider macam alamak, terlambatlah nak buat. Alah, orang dah banyak dah buat. Okay, orang dah buat dah. Orang dah ada macam-macam dah. Orang dah ada takaful, orang dah ada saving, tabung haji, ASB, macam-macam bla 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 bla. Kita masa tu Kak Nida kosong. Kosong betul. Ada tabung haji pun basic aja. Ada ASB pun basic aja. Ada orang kata consider macam duit nak buat simpanan letak dalam akaun bank. Lepas tu ambil balik. So macam tak padu. Jadi sekarang ni kan kita kena buat sesuatu yang padu. Nak jadikan dia padu tu, kita kena something yang beku. Okay. Ni Kak Nida nak cakap ni. Kita kena buat sesuatu yang supaya dia beku. Kalau dia macam jenis macam duit kertas, yes, jangan. Duit kertas, okey. Kalau kita tak fahamkan, duit kertas ni kan fungsi dia untuk dibelanjakan. Kalau emas, fungsi dia kita akan rasa nak menambah. Kena faham tu. Dia sebenarnya kena mula aura ni sebenarnya. Aura emas yang pertama tu kena mula. Kalau kita pegang duit kertas, fikir untuk dibelanjakan. Fikir untuk nak beli itu, ini yang bukan keperluan. Okey? Bila kita fikir nak berbelanja, dalam otak ni memang nakal. Nak beli ini, nak beli itu. Ataupun masuk shopping kompleks, beli, ambil duit. Nak anak, nak ini. Yang sebenarnya, 2 hari lepas dah beli dah. Contoh ni kita masuk kedai makanan segera tu kan. 2 hari lepas dah beli dah. Lepas tu beli lagi ujung minggu. Jadi macam tak ada kawalan. Tak ada kawalan lah. Tak ada kawalan. Tak ada orang kata manage cara nak uruskan tu tak berjaya. So kalau kita kata duit dah beku kan jadi emas, dia boleh tak kita nak belanjakannya? Kalau kita contohlah kan, contoh kita bagi tugasan, bukan tugasan lah, satu contoh lah. Duit kertas ataupun satu gold bar ni, duit kertas dengan satu gold bar. Sekejap Kak Nida try ambil kalau ada duit. Alright, so Kak Nida contoh ambil duit lah ya. Contoh kita ambil duit. Bila kita ambil duit, contoh kita pegang duit dengan kita pegang gold bar. Kita masuk dalam purse. Kak Nida nak tanya. Kalau masuk pergi shopping kompleks lah. Shopping kompleks. Yang ini bukan kata duit bulanan kita nak bayar bil-bil, bukan. Ini duit yang kita kata simpanan, tapi kita letak dalam purse. Dengan ini gold bar kita letak dalam purse. Mana satu lebih bertahan? Kalau kita pergi shopping kompleks, mana satu lebih bertahan? Di mana asalnya tadi Kak Nida cakap, kalau duit fungsinya untuk dibelanjakan. Tetapi kalau gold bar, emas, fungsinya untuk
disimpan. Dibelanjakan, disimpan. Jadi kita bawa pergi shopping kompleks. Bagaimana ketahanan dia, berapa lama boleh bertahan, kalau bukanlah kata shopping kompleks, berapa lama dia boleh bertahan dalam pers. Kalau misal kata kita parking di dalam pers. Jadi anda mesti ada jawapan dia. Anda mesti boleh tahu. Anda mesti boleh nilaikan sendiri. Of course lah yang ini akan dibelanjakan. Fungsinya kan, duit dibelanjakan, emas adalah untuk disimpan. Itu yang wujudnya perkataan apa tahu? Perkataan di mana selalu sebut simpan duit melayang. Kalau simpan emas, dia melekat. Itulah bezanya. Bezanya simpan duit dengan simpan emas. Ini fungsinya untuk dibelanjakan, ini fungsinya untuk disimpan. Dia punya peranan lah, dia punya sifat dia. Tapi yang ini kalau kita boleh sebut, dia boleh melayang, yang ini dia melekat. Sebab ini adalah makna kekayaan. Jadi maksudnya ini yang dikatakan simpanan tu nak padu ataupun simpanan macam ni cair, mudah cair, boleh dicairkan. Cair tu maknanya tu lah, masuk kedai sini settle, masuk kedai situ settle, makin lama kurang, makin lama tinggal RM1. Kalau misal kata ada RM50 dah tinggal RM5, lepas tu tinggal RM1. Kalau yang ini padu, masih lagi ni, masih lagi ni. Lepas tu kalau dah mula satu golbar ni, aura dia lain macam. Kita nak tambah. Kalau tak percaya, cubalah gram yang pertama. Hari ni kan kalau 1 gram yang pertama, kalau nak mula gram pertama, hari ni 1 gram RM280. RM280. Kalau masuk shopping kompleks, macam Kak Nida kata tadi, cepat je settle. Kalau dah ada 1 bulan 1 gram, kita dah parking untuk emas. Caranya macam mana nak buat simpanan tu Kak Nida kalau tak ada lebihan? Nak cara buatnya, bak kata pakar, dapat gaji, asing dulu. Dapat gaji, simpan dulu. Baru berbelanja yang dah settle expenses ke bulanan tu, barulah berbelanja. Dia kena tukar, dia kena ubah. Macam itulah Kak Nida nak kawan-kawan Kak Nida, sahabat-sahabat yang belum ada simpanan ataupun yang belum consider konsisten nak buat simpanan, kena buat sesuatu yang padu. Paling tidak, orang kata dekat account gap ni paling tidak 100 pun dah boleh. Janganlah buat 100 kan, letak lebih. Paling tidak buat kata Irfan Khairi, 10% daripada gaji untuk simpanan. Tuan Azizi Ali pun mengatakan 10% daripada gaji. Kalau kita cari kepada Robert Kiyosaki, lagilah 25% daripada gaji untuk simpanan. Azizi Ali mengatakan 10% sahaja. Tapi kalau kita ada lebih, maknanya kita punya hutang-hutang tu dah settle, hutang rumah dah settle, hutang kereta dah settle, lebihkan lagi percentage untuk simpanan tu. Maksudnya apa tahu? Kita berbelanja di bawah kemampuan. Belanja tu maintain aja, walaupun ada extra money, lebihkan simpanan, belanja bawah kemampuan. Kalau yang tanya tu kan, apa maksud belanja bawah kemampuan? Maksudnya macam ni, kalau kita ada duit RM100, kita janganlah pulun habis RM100 tu, kering sampai tak ada 1 sen pun tinggal. Jadi maksudnya kalau RM100 tu kita ada, RM80 kita boleh guna pakai, paling maksimum RM20 dah kita jadikan simpanan. Parking tepi untuk jadikan simpanan. Lepas tu tanya pula, RM20 tu boleh ke untuk emas Kak Nida? Tidaklah boleh kan. Parking tepi dulu, jangan curang. Tiap-tiap bulan consider kumpul, dah boleh jadi minimum untuk account gap. Tu kata nak konsisten, kena paksa diri. Orang kata nak konsisten ni macam mana ni? Macam mana nak mengekalkan konsistensi? Kalau nak kekalkan konsistensi tu, kena set lah matlamat. Matlamat kenapa kita nak simpan emas tu? Kan? Kena set matlamat, baru kita akan fokus nak pergi tunaikan, nak pergi buat. Kena set matlamat. Antara matlamatnya apa yang kita biasa ada? Matlamat kecemasan, sebagai dana kecemasan. Kalau misal kata dealer-dealer kat public goods selalu menyatakan wang emas bertahan ketika gawat.
Jadi keutamaan mula-mula nak menyimpan emas ni, kita fikirkan apa? Yang tadi tak ada simpanan tu sebagai dana kecemasan. Dana kecemasan ni macam kita tak payahlah bila kita terdesak tu kan, kita meminta-minta dengan orang lain. Ataupun kita terpaksa buat loan segera. Bahaya tu loan segera tu. Pasal ataupun kita swipe guna kredit kad. Memang bahaya kredit kad. Kak Nida mengaku dulu pengguna kredit kad salah guna. Tak kata kredit kad tu salah. Jangan salah faham. Kat sini orang selalu faham emas saja totally. Tidak. Kita pun pengguna kredit kad dulu. Tapi cuma salah guna. Salah guna. Tidak digunakan dengan sebetulnya. Okay. Bila tak gunakan dengan sebetulnya, itu yang kata at the end kita menjadi hamba kepada hutang kredit kad. Barang-barang yang kita beli tu sebenarnya bukan kemampuan kita, sebab kita tak ada duit nak bayar, kita pakai kredit kad. Jadi bila dah kita guna kredit kad, at the end kita bila bayar pula tiap bulan tak bayar penuh. Itu kesilapan-kesilapan. Selalu Kak Nida terbaca artikel-artikel banyaknya kalangan anak-anak muda yang bankrupt. Jadi sebab apa? Menggunakan kredit kad, salah guna kredit kad. Swipe ini mungkin beli barang-barang yang mewah yang bukan keperluan. Kalau kita nak cakap nak bayar full tu baguslah, kita actually boleh kumpul point, boleh tebus ini, tebus itu, dapat pergi hotel ini, dapat pergi diskaun ke contoh. Tapi kalau kita bayar minimum, kesilapannya pertama dah salah guna kita belanja yang bukan keperluan. Yang kedua, kita pula consider macam bayar tak penuh. Kita bayar minimum aja 5%. Jadi makin naiklah interest bulanan tu. Jadi nak elak benda-benda macam tu, belanja bawah kemampuan. Bila belanja bawah kemampuan, at least kita ni orang kata ala kadar, apa yang ada sahaja, yang perlu saja kita utamakan. Yang kemahuan tu kita boleh kawal. Sebenarnya yang perlu tu sebenarnya kosnya tak tinggi pun dibandingkan dengan gaya hidup, kemahuan kita. Macam-macam kita kata kita nak orang beli, nak cuba, nak ni. Okay, lainlah. Tapi kalau macam Kak Nida, terima kasih kepada Rina Aizat 94. Terima kasih Nur Sarina. Jadi bila kita salah guna kredit kad tu, membuatkan kita at the end murung. Kita kata alamak ada hutang tu makin bertambah. Memang pula bila kita tak bayar, bank call. Jadi consider macam gaya hidup tu yang kena ubah. Macam ingat kata-kata Tuan Zulkifli ni, maknanya kos sara hidup sebenarnya tak banyak. Kalau kita disiplin ikut sebab apa, bank pun kalau luluskan kita punya loan tu ikut kepada kemampuan kita juga, baru dia luluskan. Sebenarnya kos sara hidup tak banyak. Yang banyak adalah gaya hidup, kemahuan. Kemahuan ni adalah sesuatu yang boleh kawal. InsyaAllah kita boleh kawal. Terima kasih kepada Nur Sarina join Kak Nida. Gaya hidup tu. Jadi kita nak ubah tu, paling contoh macam Kak Nida cakap, belajar hidup bawah kemampuan. Maksudnya kita ciptakan lebihan. Lebihan tu kita jadikan simpanan. Simpanan tu pula buat simpanan yang padu. Simpanan yang padu seperti simpanan yang tak mudah cair. Bukan kata emas tak boleh tak cair, tapi maksud Kak Nida, kalau kita bawa dekat kedai, kalau kita letak dalam pers, mana yang lebih bertahan? Duit ini ataupun ni? Kak Nida bagi contoh tadi. Yang ini fungsinya untuk dibelanjakan. That's why guna peranan duit ni fungsinya dibelanjakan. Pula yang ini emas pula fungsinya untuk disimpan. Yang ini kita kalau fitrah simpan duit, duit akan melayang, tak tahu kat mana. Sampai kan kita pun tak tahu belanja pergi mana ya tadi, beli apa ya tadi, sampai dah lupa. Tapi kalau kat gold bar, emas, kita akan rasa nak tambah, sanggup nak jimat-jemat itu dan ini. Okay, terima kasih kepada yang bagi Kak Nida like dah sampai 1K. Terima kasih sangat-sangat. Alright, jadi kalau kita kata kita ada simpanan padu tak? Kalau kata cakap emas ni, alah bosan lah nak dengar cakap emas ni. Bosan. Orang akan sebut macam tu, alah asyik-asyik emas. Okey, tak apa. Kita kena faham kat situ. Kenapa emas tu diperkenalkan kepada kita? Kenapa? Kena tahu kenapa kalau ramai bercakap pasal emas. Okey, sebabnya
Emas ni adalah sesuatu aset mahal yang boleh beli sikit-sikit. Yang boleh beli sikit-sikit. Orang kata tak payah ada ribu-riban pun boleh beli emas. Kalau kita kata dulu kan, Kak Nida sangka, Kak Nida lah menyangkakan beli emas ni kena ada duit ribu-riban. Tengok orang pergi kedai emas tu kena ada duit, mungkin ni dapat bonus ni, ataupun mungkin dia ni dapat duit KWSP ni. Okay, Kak Nida punya anggapan mesti dapat ada duit. Kita ni lalu je depan kedai tu kan. Sebab kita punya perbelanjaan tu dah memang cukup-cukup makan. Bila dah cukup-cukup makan tu, tak adalah duit lebihan. Jadi consider kita lalu je depan kedai emas tu. Tetapi apabila Kak Nida dah terjumpa dekat Public Gold ni, rupanya emas boleh dibeli berdikit-dikit dengan kaedah yang mampu milik. Lepas tu mudah pula. Lepas tu telus, kita boleh tengok harga jual, harga beli. Lepas tu semua orang dapat dengan satu harga. Lepas tu kita boleh pantau online. Macam-macam lagi kemudahan yang Kak Nida dapat bila Kak Nida pilih platform dekat Public Gold ni. Okay. Kalau misal kata, Kak Nida, saya orang sebut simpan duit, simpan emas, saya tak ada bajet. Okay, tak apa. Dia ada menyediakan kemudahan account gap. Kemudahan tu untuk kita. Account gap tu kemudahan diberikan kepada kita yang kita tadi dah buat simpanan, dah asingkan siap-siap kan. Kemudahan untuk kita tu kita boleh buat menggunakan account gap, boleh mula dengan serendah 100 saja. Okay, kalau kita kata mula dengan serendah 100, ya Allah, betul ke serendah 100 ni? Okay, soalan kedua pula, ada yang mungkin orang masih zero kan, ditanya 100 tu boleh dapat emas dekat kita ke? Okay, tidak. Yang ini kena faham. 100 ni adalah kita panggil Gold Accumulation Program ataupun program pengumpulan emas, di mana 100 tu adalah contoh hari ini 0.3571 tu dalam account gap kita. Dikumpul-kumpul untuk kita disiplin menyimpan emas. Lepas tu kita bila dah cukup 1 gram kat dalam, selebihnya kita nak keluarkan boleh, kita nak aranukan boleh, kita nak simpan terus dalam account gap boleh, kita nak jual balik pun boleh. Boleh secara online. Terima kasih kepada SS92 join Kak Nida. Terima kasih kepada Love join Kak Nida. Okay? Jadi bila kita kata ada kemudahan macam ni, semua golongan boleh buat penyimpanan emas. Yang tadi kita anggap kena ada ribu-ribuan duit baru boleh nak menyimpan emas kan. Sebenarnya semua golongan. Lepas tu kan, tak kira lah anda ada masalah bankrupt ke, anda ada masalah blacklist ke, boleh. Boleh nak menyimpan emas, ada caranya. Sebab kalau misal kata ada masalah bank kena beku, boleh buat secara upload, kita buat transfer online, upload aja slip, boleh je. Tak ada pun syarat-syarat untuk nak kelayakan anda nak mulakan simpanan emas ni. Tak ada sebarang orang kata kelayakan background bank. Okay, ia paling sesuai untuk golongan yang masalah muflis, bankrupt, blacklist ni untuk buat simpanan. Sebab dekat bank mungkin dah kena terjejas kan. Jadi dekat Public Gold anda nak buat simpanan, boleh, tak masalah. Okey, terima kasih kepada TK Takabat. Okey, terima kasih kepada Astronaut. Okey. Jadi kalau kita kata ada masalah tersebut, ini adalah platform untuk anda membuat simpanan. Masalah bocor, ini adalah platform. Okey. Masalah yang kata takut nak ada duit ribu-ribuan, ini adalah platform untuk anda membuat simpanan. Dalam masa yang sama adalah kita tanya kenapa pula emas? Emas ni nilai dia makin meningkat, dek. Memang makin meningkat. Dalam jangka masa pendek, yes, dia akan turun naik harga emas. Macam semalam kan. Okey, kalau untuk 1 gram account gap semalam 279. Tapi hari ni 280. Tapi anda boleh mula dengan 100 saja. 100 tu konsisten. Kalau dah konsisten, dek, 12 bulan dah hampir 1 dinar, 4.25 gram dah dalam simpanan kita. Lepas tu dengan syarat kalau kita nak keluarkan tu minimum 1 gram, selebihnya boleh keluarkan. Jadi nak kena ada pandang ke depan. Matlamat tadi antaranya dana kecemasan, antaranya sebagai dana persaraan ataupun dana untuk pendidikan anak-anak. Tapi yang penting mula-mula bagi newbie, fikirkan untuk dana kecemasan. Lagi banyak terima kasih kepada Intan Maizura join Kak Nida. Jadi kita berdikit-dikit, kita ni suri rumah ke, kita ni pelajar ke, kita ni seorang consider macam pesara ataupun baru mula kerja, inilah platform untuk anda.
Ini untuk kemudahan untuk anda nak menyimpan emas ni. Kalau kita tak buat, kita tak paksa, dia tak menjadi. Lepas tu kita tak mula, masih bertangguh, maksudnya kita dah rugi pertama dari segi masa. Kita masih bertangguh, kawan-kawan kita dah 1 gram, 2 gram, 3 gram. Kita masih lagi bertangguh, kita dah rugikan kemudahan yang disediakan untuk kita. Dekat luar kita takkan jumpa kaedah account gap ataupun promosi 10 kali bayar ni untuk kita. Kita anggap kan nak beli emas ni kena ada duit ribu-riban. Tidak. Dekat Public Gold tidak. Kita ada duit paling minimum 100 dah mula account gap. Lepas tu target tu janganlah ambil yang 100 tu. Maksudnya bila dah ada kemudahan macam ni, kita grab peluang, kita boleh lock, kalau misal kata promosi 10 kali bayar tu boleh lock emas yang lebih besar. Emas ni kan, kalau kita sebenarnya membeli emas untuk masa depan, sebab kita dah habis bayar baru kita dapat emas ni. Emas untuk masa depan tapi pada harga hari ini. Terima kasih kepada Miss Ida join Kak Nida. Terima kasih Dila. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih Kak Nida, hargai sangat. Okey, jadi kalau misal kata kita lock hari ni punya harga, esok lusa kan harga naik tinggi macam mana pun tak payah risau dah. That's why antara cara nak disiplin menyimpan emas, ramai yang ambil bunga emas 10 gram sebab dia seumpama 1 bulan 1 gram. Dia dah lock harga hari ini. Akan depan akan datang harga naik tinggi macam mana pun tak payah risau. Itu kelebihan ambil promosi 10 kali bayar. Lepas tu semua kaedah kat Public Gold ni jangan risau. Semuanya adalah kaedah yang patuh syariah. Mendapat kelulusan kepatuhan syariahnya daripada Amani Advisor Sdn Bhd. Jadi ini bukan ansuran. Okey, ada orang salah faham. Ini kaedah ansuran ke? Bukan. Ia bukan ansuran. Sebab emas ni adalah barangan ribawi. Okey, dia tak boleh buat secara ansuran. Ansuran tu maksudnya, contoh kan kalau kita beli motor kan, kalau kita beli kereta kan, kita bayar sebulan motor dah dapat. Kereta dah dapat. Itu maksudnya ansuran. Kereta dah dapat dulu. Tapi yang ini bukan. Sebab mengapa kaedah Public Gold mendapat kepatuhan syariahnya? Sebab kita consider di Public Gold meletakkan pembayaran 10 kali bayar tu adalah sebagai security deposit. Maksudnya kita bayar tiap-tiap bulan ikut jadual yang kita dah lock tu, kita bayar, lepas tu diparkingkan sebagai security deposit. Maksud security deposit ni, kalau misal kata separuh jalan kita tak settle, kita boleh ada hak untuk batal. Kita dapat balik duit kita. Cumanya of course lah Public Gold mengenakan penalti sebab dia menguruskan benda ni semua, dah lock emas untuk kita tapi kita tak jadi. Jadi ada charge cost penalty 10% ada kat situ. Sebab dia orang menguruskan benda ni, dia orang dah lockkan untuk kita tapi kita tak jadi, charge untuk kat situ 10%. Let's say dah habis 10 bulan, barulah security deposit ni diserahkan officially kepada Public Gold, barulah emas tu diberikan kepada kita. Kat situlah akad jual beli berlaku. Jadi that's why mendapat kelulusan kepatuhan syariah daripada Amani Advisor Sdn Bhd. Jadi ini kalau ambil promosi 10 kali bayar, ianya bukan ansuran. Ianya adalah kaedah easy payment purchase. Dia memudahkan kita membeli dengan cara meletakkan security deposit. Dah cukup amount yang kita lock harga tu baru diserahkan. Dalam masa kita 10 bulan tu security deposit tu tak jadi, tak habis, kita boleh batalkan. Lainlah kalau kita dah serahkan, yes, tak boleh lah nak batalkan. Itu pembelian tunai kan, kita dah serah duit. Tapi yang ini tidak. Jadi kemudahan untuk anda nak dapat emas yang lebih besar dengan harga yang hari ini kita dah lock harga untuk masa akan datang. Habis 10 bulan kita dapat emas kita. Yang mana kan kalau bawah 21.25 gram hantar kepada kita secara post berinsurans. Lepas tu lebih daripada 21.25 gram kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Okay. Lepas tu kalau bisa kata, okay Kak Nida, saya ni tak percayalah nak beli online kan, sebab ada masalah, mungkin dulu pernah kena tipu ke. Tak apa, boleh datang ke factory sale dekat Menara Public Gold, Jalan Tun Razak, Jalan Imbi. Okay. Kalau anda misal kata nak beli walk-in dekat sana, beli, tapi kena ada syaratnya dengan ada daftar PG code dahulu. Daftar melalui Kak Nida, lepas tu dapatkan consider temporary code dan boleh walk-in untuk membeli kat sana. Okay. Daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi tapi itu kat KL sajalah yang buka untuk open to public. Okay. Kat Menara Public Gold, Jalan Tun Razak. Siapa yang pernah pergi tu, yes, mesti dapat experience kat macam mana dekat sana.
Ada orang kata, Kak Nida dekat Indonesia macam mana? Ada 3 cawangan dekat Indonesia anda nak mula simpanan emas. Ada dekat Bandung, Jakarta dengan Yogyakarta. Terima kasih kepada kawan-kawan Kak Nida yang join Kak Nida. Cik Tika, Siti Rania, Ahmad Gani. Terima kasih. Juliana, terima kasih. Tajul J. Sofia Nurjaman, Emilia 63. Okey, Hazizul Tona. Okey, terima kasih. Alina Adam, terima kasih sangat-sangat. Okey. Jadi kan kalau kita kata tak ada duit ribu-ribuan nak membeli emas, jadi ini platform untuk anda. Kemudahan untuk anda. Dengan satu harga, tak kisahlah kita ni di customer ke, ataupun kita dealer ke, ataupun dealer yang pangkat-pangkat tinggi ke, kalau dekat website tu satu harga aja. Jadi memanglah mampu milik. Inilah kemudahan untuk anda nak memiliki emas. Terima kasih kepada Syuki, Ira, Syahira. Terima kasih join Kak Nida. Jadi kalau misal kata, untuk apa emas ni? Okey, dalam masa yang sama, kita dah bekukan duit kita daripada cair, bekukan dah jadi emas. Yang kedua, nilai simpanan kita tu makin meningkat. Meningkat, Dek. Meningkat, jangka masa panjang meningkat. Paling contoh Kak Nida nak tunjukkan, Kak Nida mula menyimpan emas tahun 2019. Masa itulah baru sedar nak menyimpan emas. Baru sedar selama ni tak buat simpanan emas. Pada ketika itu, tahun 2019, Kak Nida ingat lagi tarikh-tarikh Kak Nida mula menyimpan emas ni. 2019 Kak Nida mulakan pada 1 September Kak Nida consider usha-usha dululah. Sebelum tu Kak Nida dah study dulu. Kak Nida dah study 2 bulan tentang emas ni. Sebab dulu Kak Nida memang buta emas. Tak celik emas, tak tahu fungsi emas ni untuk apa. Mula-mula dulu. Sebab kita rasa, okey, terlibat dengan saham. Okey, kita buat kat BSKL, trade saham. Tapi, okey, itu consider macam adalah satu consider pelaburan. Tapi Kak Nida nak cari yang kukuh. Simpanan yang kukuh. Jadi, maknanya ini adalah platform yang di mana kita dapat dalam masa yang sama, jangka masa panjang naik. Kak Nida beli 2019 harganya RM214 je. Rindu betul lah dengan harga tu. Boleh ghostan balik tak harga tu? Masa Kak Nida beli tu, Kak Nida rasa dah mahal dah masa tu. Emas mana pernah murah. Tahun 2000, rasanya you all dah, tak tahulah ada yang dah lahir ke belum kan. Rasanya ramai yang dah lahir ni. Tahun 2000, masa tu emas dalam sekitar RM35, RM40 tahun 2000. Kak Nida beli tahun 2019. 19 tahun kemudian baru ni. Sepanjang zaman bekerja tu tak buat simpanan. Bila tahun 2019 baru start, baru sedar RM214 per gram. Hari ini, nampak tak dalam jangka masa panjang? Tadi 2000 dalam RM35, RM40. Tahun ni masa Kak Nida mula RM214. Hari ini, 10/2/2023, hari Jumaat yang mulia ini, RM280. Nampak tak? Jangka masa panjang dia adalah uptrend. Jadi maknanya nilai simpanan anda tu makin meningkat kalau anda buat simpanan emas. Makin meningkat. Jangka masa pendek, yes. Kak Nida semalam naik, hari ni turun macam ni Kak Nida risau. Kenapa nak risau, Dek? Kita jangan fokus harga. Kita fokus, kita ni penyimpan. Kita fokus tambah gram. Tambah simpanan kita. Kita fokus, yang penting duit tu pertama dapat selamatkan. Kedua, kita dah tambah simpanan kita dan kita consider macam dah ada simpanan yang padu, elak duit daripada cair. Okey? Dalam masa yang sama, nilainya meningkat. Lagi lama kita peram, lagi, orang kata, lagi kaya. Dia magnet kekayaan. Emas ni magnet kekayaan. Lepas tu, bila kita dah ada simpanan emas, dalam masa yang sama, kita terdesak, hantar saja sekeping 2 ke Arano, kita dapat tunai segera. Tak payahlah kita nak meminjam-minjam daripada sesiapa, tak payahlah kita nak apply express loan ke, tak payah. Kita ada emas kita hantar ke Arano, kita dapat tunai segera. Jadi, consider pelbagai kemudahan dah diberikan kepada kita. Fungsinya pun kita dah tahu, boleh guna pakai untuk bila terdesak sebagai daerah kecemasan. Lepas tu kemudahan-kemudahan tu yang menarik. Kemudahan cara kita nak membeli. Account gap boleh mula 100. Ambil promosi 10 kali bayar pun boleh. Yang ada extra bajet boleh ambil belian tunai pun boleh. Okey, yang nak disiplin melalui account gap, okey, melalui account gap dia buat auto debit. Lepas tu
paling minimum 200 setiap bulan. Ada cabutan petuah menang ni. Boleh menang bunga emas 10 gram ni. Setiap bulan ada cabutan petuah menang emas. Bukan sekali saja. Bila kita subscribe auto debit tu, auto debit account gap tu, maksudnya kita daripada gaji kita cepat-cepat kita subscribe, tolaklah RM200 minimum. Consider setiap bulan cabutan petuah ini hadiah utamanya adalah bunga emas 10 gram. Best ke tak best? Simpan emas, potensi menang emas. Lepas tu paling penting kita kena fikir kemudahan ni disediakan untuk kita mampu milik semua golongan. Semua golongan mampu nak menyimpan emas. Tak kisah macam Kak Nina kata pelajar. Dalam public gold ramai pelajar-pelajar yang ada awareness. Dalam masa yang sama, bila membimbing ramai orang menyimpan emas, kita mendapat insentif. Itu bercakap dari segi kita apabila seorang dealer. Sekarang ni Kak Nina bercakap apabila kita ni seorang penyimpan. Jadi jangan bertangguh nak menyimpan emas sebab kemudahan dah disediakan untuk kita. Okey, step pula dah diberikan kepada kita. Banyak pakar-pakar menyatakan kita nak menyimpan emas ni mesti sebelum berbelanja asingkan dulu. Lepas tu pastikan kalau misalnya kata Kak Nida takutlah nak menyimpan emas ni, takut kena tipu. Assalamualaikum kepada Jas. Apa khabar? Anak sihat hari ni? Anak dah sihat ke? Hari ni ada buat ni kan, check up kan? Kak Nida doakan anak Jas sihat walafiat seperti sedia kala. Okay, alright. So itu antara consider kenapa kita kena ada dana kecemasan. Okay, macam Kak Nida cakap tadi, kita sangsi nak mulakan nak menyimpan emas ni, sangsi, rasa takut. Okay, tak apa. Dekat public gold tidak mengatakan anda kena ada ribu-riban nak start dulu, nak kena grab anda punya pembelian, tidak. Dekat public gold mudah je, simple je. Anda beli emas dapat emas, simple je. Tak ada sebarang janji bulan, bintang, pelangi, bagai, tak ada. Tak ada yang complicated kita nak fikir ini pulangan, tak ada janji macam tu. Simple aja. Just beli emas dapat emas. Lepas tu kita bila harga rendah ni, sekarang ni ketika rendah ni objektif kita menyimpan. Besok bila harga dah tinggi, dah capai matlamat kita nak ranukan boleh, kita jual lah. Tapi kan biasanya kan sepanjang mereka yang menyimpan emas ni sayang nak jual emas ni. Sayang, memang sayang. Sebab emas ni memang Kak Nida kata tadi, bila dengan emas ni dia akan melekat. Dia adalah magnet kekayaan, dia melekat. Lagilah kalau kata harga nak naik, harga tinggi lagi nak pegang. Sebab apa? Rasa nilai simpanan kita tu makin meningkat. Makin padu bagi kita. Emas kita kena ingat kita nak nyimpan ni sebelum kita memerlukannya. Emas kita nak kena ingat paling tidak sebagai tabung dana kecemasan anda. Semalam Kak Nida bercakap pasal perkahwinan, hantaran tu ubah kepada simpanan emas. Maksudnya ubah kepada gift emas. Mas kahwin ataupun hantaran, beri emas kepada pengantin perempuan. Dulu kan masa zaman Kak Nida masih lagi gubah-gubah bunga tu, pakai duit kertas. Pakai duit kertas ni digubah-gubah cantik, nampak jadi gubahan bunga masa zaman Kak Nida. Sekarang ni jealous pula orang memberikan hantaran ataupun mas kahwin guna emas. Cara nak beli emas tu, kita belilah berdikit-dikit daripada sekarang. Kalau tak ada jodoh pun lagi, berdikit-dikit beli dulu, simpan dulu, asingkan untuk emas. Anda akan tersenyum sebenarnya sebab apa anda dah mulakan langkah hari ni. Macam Kak Nida rasa seronok sebab apa dah mula tahun 2019 tu. Bila dah start ni, dia susah nak stop. Dia akan asyik fikir sanggup nak kurangkan belanja ini, asyik fikir okey tak apalah, tak payah makan ini, tak payah makan itu, yang penting semuanya cut. Yang penting tiap bulan konsisten nak tambah simpanan. Itu kalau aura emas. Dia dah buatkan kita melekat nak menambahkan simpanan. Emas ni dia punya fungsi melekat, duit pula dia punya fungsi dia boleh melayang. Emas fungsinya duit dia fungsinya untuk dibelanjakan. Emas fungsinya untuk disimpan. Terima kasih Just bagi Kak Nida like banyak-banyak. Terima kasih. Okey, jadi bila kita dah faham, okey, ada kemudahan kepada kita, account gap ada, promosi 10 kali bayar ada, nak beli tunai ada. Lepas tu kalau kita nak buat auto debit pun ada. Menang emas tau kalau buat auto debit ni, konsisten setiap bulan. RM200 minimum, potensi menang emas RM200, bunga emas 10 gram.
best ke tak best. Kita tak tahu kan, untung sabut timbul. Mana tahu tu rezeki kita. Yang penting kita buat ke tak buat. Yang penting potensi yang dah buat tu ada. Yang tak buat tu tak adalah boleh potensi untuk menang. Kan? Alright. So kita pertama dah buat simpanan dengan dah ada kesedaran. Kedua, kita dah pilih salah satu kaedah. Nak pilih semua kaedah pun boleh dalam masa yang sama, tak masalah. Boleh je. Kat public goal ni tak ada sebarang syarat. Janji kita adalah duit nak membuat simpanan tu. Okay, bila kita dah subscribe setiap kaedah tu. Lepas tu yang kedua, ketiga, kita ada ilmu. Mula sikit dulu, lepas tu grab ilmu. Bukan nak kata mula banyak. Tidak. Mula kalau even 100 pun anda dah boleh tambah ilmu. Yang penting tambah ilmu. Bila kita tambah ilmu, kita confident adakah kita buat ini adalah betul. Bila kita dah ada ilmu emas. Jadi tak adalah orang boleh mempengaruhi kita. Okey, sekarang ni lamsam masuk begini. Tidak. Dengan dekat public goal tak ada siapa-siapa boleh memaksa anda membuat simpanan melainkan anda sendiri paksa diri anda. Okey, yang penting anda sendiri mulakan langkah pertama anda. Mulakan sikit, lepas tu grab ilmu. Ilmu sama ada melalui buku-buku yang disediakan oleh dealer-dealer dekat public goal. Ia merupakan salah seorang juga pakar keuangan. Contoh Tuan Azizi Ali merupakan pakar keuangan kat Malaysia ni, penasihat keuangan. Sama juga dengan Tuan Samsudin Kadir. Biasa kalau anda tengok kat TV tu kan, Selamat Pagi Malaysia, rancangan TV Al-Hijrah, selalu ada Tuan Samsudin Kadir. Selalu bercakap tentang beli emas. Kat sini beliau tulis apa? Beli emas menyesal, tak beli lagi menyesal. That's why beli sikit dulu. Lepas tu grab ilmu. Melalui buku-buku yang anda boleh dapat dekat mana? Dekat kita punya platform PG Mall. Dekat public goal ni kan, kita ada platform bisnes online, kita panggil PG Mall. Okay, jadi ini mentor Kak Nida. Ini adalah mentor Kak Nida. Maknanya beliau lah orang yang Kak Nida contact untuk membuat pembelian pertama Kak Nida. Beliau lah adalah upline Kak Nida. Okay, so grab ilmu. Macam tu juga ilmu yang disampaikan kepada Kak Nida. Sekarang ni Kak Nida pula sampaikan kepada anda semua. Jadi kita kena ada upline yang boleh membimbing kita. Pertama, mulakan sikit, grab ilmu. Okey, buku je ke Kak Nida? Tidak. Dekat public goal ada program-program yang disediakan kepada anda. Boleh join, tak payah bayar. Program ada melalui Zoom ada. Okey, program-program consider hari bersama pelanggan di TikTok ada. Hari bersama pelanggan dekat platform sebelah F pun ada. Melalui Zoom pun ada. Jadi kita mau tak mau saja dek. Mau nak atau tak nak saja. Jadi bila kita dah ada ilmu, apa fungsinya Kak Nida? Bila dah ada ilmu, anda dah bijak. Jangan kena pijak. Bila dah ada ilmu, maksudnya anda dah boleh buat keputusan sendiri untuk tambah atau tidak. Bila dah ada ilmu, anda boleh faham naik turun harga emas dalam jangka masa pendek. Okey? Dah ada pula yang tanya, Kak Nida, saya tengah ada duit kat tangan ni tapi harga naik. Tak apa dek, kalau harga naik, semasa ada duit kat tangan, proceed dulu. Sebab apa? Besok bila harga turun, kita beli lebih. Jadi at least at the end kita dapat harga purata. Harga purata apa tu Kak Nida? Harga purata macam ni. Okay, let's say masa sekarang ni harga contohlah 290. Kita beli sikit 1 gram. Okay, contohlah 1 gram. Esok ataupun minggu depan harga 275. Kak Nida rugilah tak beli masa 275. Pertama kita kena ingat, kita ni adalah penyimpan emas, kita tambah gram. Beli emas ketika ada duit dekat tangan. Okey, harga 290. Kita beli pula masa ada 275. Jadi bila kita actually campurkan dua harga ini, bahagi 2, maknanya 290 campur 275 bahagi 2 harga, sebab kita konsisten beli, dah 2 kali beli, dia jadi harga purata. Itu maksudnya harga purata. Maksudnya kita win-win situation. Harga tinggi kita beli, harga rendah kita beli. Yang paling penting masa ada duit dekat tangan. Sebelum duit tu cair sebenarnya. Kalau duit tu dah cair, tak beli, tunggu lagi. The moment harga drop, duit dah tak ada. Duit dah terpakai. Itu adalah normal. Sebab fungsi duit, bila pegang duit, dibelanjakan.
Macam kalau kita pegang emas adalah untuk disimpan. Belanja, simpan. Melayang tapi melekat. Mana nak? Okey, dibelanjakan dengan duit. Rasa untuk aura nak menyimpan. Tapi duit boleh melayang. Tak tahu kat mana, lupa dah kat mana. Apa beli pun dah tak ingat. Tapi kalau emas untuk disimpan, dia melekat. Dia adalah magnet kekayaan. Jadi kalau tak ada orang kata tak ada simpanan lagi, ini langkah pertama anda memulakan langkah untuk membuat simpanan. Kalau masih bertangguh macam tu yang Kak Nida kata. Bertangguh, kawan dah 1 gram, kawan dah 2 gram, kawan dah 3 gram. Kita masih lagi bertangguh. Bila kita tengok album kawan tu dah penuh, alamak dalam hati, kenapalah aku tak mula dulu? Lalu akan keluar ayat-ayat macam ni. Kenapalah aku tak mula dulu? Yang kedua pula, yang dah mula ni tapi tak konsisten. Kenapalah dulu aku tak mula banyak? Maksudnya kenapa dia tak konsisten lah maksud dia. Selalu akan jumpa ayat-ayat macam ni. Jadi maksudnya peranan dealer-dealer public gold dia bukan nak menjual emas. Tidak. Peranan dealer-dealer public gold adalah untuk memperkenalkan ataupun membimbing anda membeli emas dengan ilmu. Actually kan kita sebenarnya, kalau hakikat sebenarnya, kita bukan beli emas sebenarnya. Kita simpan emas. Kalau kita kata, kenapa kita sebut simpan emas? Sebab sebenarnya emas ni duit juga. Emas ni sebenarnya duit juga. Kita hanya bekukan dia jadi emas. Lepas tu dalam masa yang sama, duit pula dia adalah kuasa belinya menyusut, dia nilainya makin menyusut. Tapi apabila kita dah bekukan jadi emas, nilainya meningkat. Jadi that's why kita kena bijak di simpanan manakah yang padu. That's why Kak Nia kata kenapa padu? Nilainya meningkat. Actually dia adalah duit juga. Kita hanya transform, kita hanya ubah daripada simpanan duit kertas ubah kepada simpanan emas. Kita ubah, kita hanya tukar daripada kertas kepada emas. Dalam masa yang sama meningkat nilainya. Okay. Kalau kita nak cairkan, yes, dia boleh jadi duit balik, kita boleh guna pakai. Tapi kita akan untunglah, lagi lama kita peram, nilainya makin meningkat. Bila kita jual balik, bertambah kita punya duit. Sebab kalau kita dalam bentuk duit kertas, hakikatnya dia terjejas dengan inflasi. Okay. Inflasi tu bermaksud kuasa beli duit kita makin menyusut. Paling mudah nak faham macam tu lah. Dulu kita beli 1 gram, Kak Nida beli RM214. Sekarang ni 1 gram juga, kita kena keluar duit lebih untuk mendapatkan 1 gram yang sama, RM280. Jadi janganlah kita kata nak patah balik tunggu harga RM214 itu tidaklah, tidak maunya. Jadi maknanya hari ini langkah pertama merupakan benchmark untuk anda, di mana hari ini akan jadi sejarah. Harga akan datang, akan menjadi, anda akan rindu dengan harga hari ini. Harga hari ini akan menjadi sejarah ketika akan datang. Okey, terima kasih kepada Syahila 1822 join Kak Nida. Jadi kepada yang rasa tercari-cari kaedah bagaimana nak buat simpanan yang mudah. Mudah tu kemudahan tadi itulah, ada 4 kaedah. Yang murah, yes murah. Of course kalau kita boleh lock harga, dapat harga murah hari ni akan datang naik, kita masih boleh mampu nak mulakan. Nak ikut pada harga yang kita lock hari ini. Harga ikut jadual yang kita lock je hari ni. Harga naik akan datang, tak payah risau. Murah tu maksudnya dalam masa yang sama dekat mula boleh menyimpan emas rendah 100 adalah hari ni 0.3571 gram dalam account gap kita. Account gap ni adalah kita panggil Gold Accumulation Program. Program pengumpulan emas. Tempat kita nak buat simpanan emas kita yang kita boleh terus simpan kat public gold pun boleh. Kita nak keluarkan pun boleh, nak aranukan boleh, nak jual balik pun boleh. Secara online saja, tak payah kita ke branch. Itu kemudahan diberikan kepada kita. Boleh kita pantau dekat website ataupun apps. Kita punya PG code kan, kita boleh pantau dekat sistem. Jadi kemudahan-kemudahan ini memberikan kita satu nampak simpanan tu telus, kita akan yakin untuk tambah dan tambah. Dalam masa yang sama, jangan berhenti tuntut ilmu emas. Okay. Kita nak menuntut ilmu emas ni, inisiatif tu daripada kita sendiri. Consider kita dapat daripada buku, dapat daripada training yang disediakan. Semua disediakan untuk anda, tinggal lagi kita nak atau tak nak aja. Jadi kalau harga naik, kita senyum, consider harga turun, kita senyum. Harga naik lagi, kita senyum.
Okey, kalau kata harga turun macam mana Kak Nida? Kita punya emas dah beli tu, rugilah dah beli emas tapi harga turun. Apa nak ruginya dia? Emas ni tetap lagi kat tangan kita. Tak ada pun dia rugi jadi separuh. Tak ada. Tak ada pun dia emas kita ni jadi suku. Tak ada. Tetap juga 10 gram kalau kat tangan kita harga rendah. Masa harga rendah tu bila dah ada ilmu emas, masa untuk borong. Bukan masa untuk murung. Kalau dah ada ilmu emas ni, dah faham. Harga naik macam mana Kak Nida? Harga naik, maksudnya nilai simpanan anda makin meningkat. Kalau anda dah tibanya capai matlamat anda, contohnya dana kecemasan, dana kecemasan parking tepi lah. Dana perkahwinan, dana persaraan pun samalah parking tepi. Kita parking aja untuk dana persaraan. Dana untuk membeli aset yang lebih besar, boleh tukarkan kepada aset, contohnya deposit rumah ataupun hartanah. Emas ni kan kita boleh beli berdikit-dikit. Kita kumpul sekarang berdikit-dikit. Kelebihan emas ni boleh beli berdikit-dikit. Tapi kita tak boleh beli pula rumah berdikit-dikit. Mana boleh beli rumah tingkap dulu, lantai dulu kan. Kita beli sekali arung. Jadi emas yang beli berdikit-dikit ni kita boleh jual, capai matlamatnya, dan kita boleh depositkan rumah ataupun boleh kurangkan loan rumah. Jadi beli berdikit-dikit melalui emas untuk tukarkan, convert kepada properti yang lebih besar, kepada properti aset yang lebih besar. Jadi nikmat apa lagi yang nak didustakan, di mana kemudahan ni disediakan untuk kita. Tak kisah kita ni ada masalah blacklist, okey, ada masalah orang kata bankrupt, muflis, tak kisah. Asalkan nak tak nak saja. Jadi kalau anda nak mulakan langkah pertama, mulakan hari ini menjadi benchmark untuk anda. Di masa akan datang, anda akan tersenyum, rasa Alhamdulillah dah mula dah ketika ini. Ketika ini akan datang, anda cakap Alhamdulillah dah mula. Kalau tidak, kat manalah pergi duitnya? Tak nampak hasil. Siapa yang patut mula menyimpan emas ni? Pertama, siapakah yang patut wajib menyimpan emas? Pertama, golongan yang selalu duit bocor. Ataupun consider macam dia suka berbelanja luar kawal. Jadi ini golongan pertama. Dia kena, kalau mentor selalu cakap, kalau memiliki penyakit boros berbelanja, ubah kepada simpan emas. Jadi bila dah ada emas tu, aura tu nak menyimpan emas tu dia melekat. Dia melekat, dia nak rasa nak tambah. Itu golongan pertama. Golongan kedua, mereka yang memiliki perniagaan tetapi tak nampak ke mana perginya untung perniagaan. Tak tahu kat mana yang untung. Niaga tapi untung tak nampak. Jadi bila niaga tu hari-hari ada untung tu, contoh yang kakak-kakak kita yang menjual goreng pisang ke, abang-abang burger ke, ada untung, beku masuk akaun gap. Jadi besok kita consider nak jadikan modal, boleh jadi modal pusingan balik. Jadi kita dah nampak dah dalam bentuk emas dah simpanan kita untuk mereka yang berniaga. Yang kedua, golongan yang nak parking simpanan untuk jangka masa panjang. Mungkin ini golongan yang ada simpanan tetapi selama ini dalam bentuk 100% simpanan wang kertas. Jadi sebahagiannya, dengar ya Kak Nida cakap, sebahagiannya. Orang selalu salah faham, semua nak kena emas, semua kena tukar pada emas. Tidak, kita kena bijak asal kena ada ilmu emas. Kita kena sebahagiannya ubah kepada simpanan emas. Jadi anda boleh nampak perbandingan di antara simpanan duit kertas dengan simpanan emas anda. Simpanan emas anda sebenarnya nilainya makin meningkat. Kalau anda nak tahu, sejak 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan keuntungan penyimpan emas hampir 10%. Sejak 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan harga emas hampir 10% setiap tahun. Okey? Lepas tu yang pertama, mereka yang boros. Kedua, mereka yang tak nampak untung berniaga. Ketiga, mereka yang parking. Yang keempat, mereka yang simpanannya selalu bocor. Ini topik Kak Nida hari ini. Simpanan selalu bocor. Maksudnya ada buat simpanan tetapi ambil balik. Okey, ada buat simpanan dah ambil balik, tak ganti balik. Dia bocor lah, consider bocor. Tapi kan kalau kita simpan dalam bentuk emas, nak bagi jelas biar faham, dah mula 1 gram, dia tak ada pula bocor. Misal kata harga naik kita boleh consider guna pakai dengan mudah kan. Kalau dah 1 gram, bulan kedua dah jadi 2 gram. Kita tak adalah kata nak ambil balik, nak belanja kan, sebab dah beku. Dah beku jadi emas. Jadi bulan kedua dah 2 gram, bulan ketiga dah 3 gram.
12 bulan konsisten dah 12 gram. 3 tahun dah 36 gram. Okey. Jadi itu adalah satu yang Kak Nida selalu sebut, emas dapat bekukan duit kita daripada cair. Jadi 4 golongan tadi, mereka yang boros berbelanja, mereka yang untung perniagaannya tak nampak pergi ke mana, mereka yang nak parking untuk simpanan jangka masa pandang, dan mereka yang duit dalam akaun bank dia selalu bocor, simpanan selalu bocor. Okey, jadi kalau anda dalam golongan ini, dalam kategori ini, kena ubah kepada menyimpan emas. InsyaAllah jangka masa panjang anda akan tersenyum sebab dah mulakan hari ini. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan Kak Nida yang join, dan Kak Nida rasa macam kita kena sharekan kepada anda semua, sebab Kak Nida dulu pun buta emas, tak celik lagi emas. Bila Kak Nida dah terjumpa kaedah yang mampu milik macam ni, kaedah yang mudah macam ni, Kak Nida rasa yes, Kak Nida perlu sharekan kepada kawan-kawan semua, kepada anda semua. Grab peluang ini di mana yang paling penting mampu milik, mudah, murah, telus, patuh syariah. Okey, yang penting yang kita kena ingat, paling tidak sebagai dana kecemasan, dan juga kita nak menyimpan emas ni sebelum kita memerlukannya. Ingat tu, sebelum kita memerlukannya. Apabila tiba ketikanya, anda akan rasa tersenyum sebab anda dah ada simpanan emas dalam simpanan anda. Anda dah miliki emas dalam simpanan anda. Okey, so terima kasih kepada join Kak Nida. Sesiapa yang nak mulakan langkah pertama, yes proceed, boleh klik bio link Kak Nida ataupun WhatsApp Kak Nida 0111187644. Jangan lupa simpan emas, jangan sampai lemas. Okey, insyaAllah yang penting kena ada ilmu emas. Menyimpan emas, beli sikit, lepas tu ada ilmu emas, lepas tu dah bijak kan, dah ada ilmu, boleh buat keputusan untuk tambah simpanan anda. Okey, jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat di dago.com. Okey, bye. Terima kasih jangan Kak Nida daripada mula. Terima kasih kepada satu like yang dah melebihi 1K. Terima kasih sangat-sangat. Okey, bye. Terima kasih Jazz kalau ada online. Terima kasih yang nak mulakan simpanan emas, mulakan langkah pertama anda hari ini. Jadikan ia benchmark untuk permulaan dalam dunia emas ini. Alright, okay, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.